Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung bab 2 tingkatan 5 sebatian karbon ya. Okey, so kita akan sambung dengan 2.2 siri homolog. Okey, apa benda siri homolog ni? Okey, sebelum kita tengok apa itu siri homolog, kita tengok dulu apa yang perlu diketahui untuk 2.2 standard kandungan 2.2 ni, apa you perlu tahu. Okey, so daripada 2.2 ni, standard pembelajaran dia adalah menerangkan siri homolog, membina formula molekul dan formula struktur dan menamakan ahli siri homolog, dan menghuraikan sifat fizik untuk sebatian dalam sesuatu siri homolog. Okey, so intipati dia basically siri homolog ni. Apa benda siri homolog? Ini adalah pada buku teks tingkatan 5, muka surat 71. Okey, so saya dah crop out muka surat ini dan saya dah tampal di sini. So, sebelum saya terangkan apa benda siri homolog, saya nak kaitkan dengan apa yang you dah pelajari dalam tingkatan 4 di bawah topik jadual berkala unsur. Okey, kalau ingat dulu masa di tingkatan 4, you ada belajar kumpulan 1. And then ada kumpulan 17. Ada kumpulan 18. Okey, so dalam jadual berkala unsur, unsur-unsur ini disusun mengikut kumpulan masing-masing. Ahli-ahli dalam satu kumpulan yang sama mempunyai sifat fizik yang sama. Contoh, kumpulan 1 semuanya logam, daripada lithium sampai francium. Kumpulan 17 daripada fluorin sampai tungsten, semua tu adalah bukan logam. Dan kumpulan 18 semua bukan logam. Okey, lepas tu apa lagi sifat fizik dia? Contoh, kalau untuk kumpulan 1 ni takat lebur dan takat didih dia tinggi lah, in comparison tu ahli kumpulan 17 dan 18. Sebab dia ni logam. So kumpulan 1 ni because dia logam, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. Untuk kumpulan 17 18, ahli-ahli ni fluorin, klorin, bromin, iodine. Untuk kumpulan 17, kumpulan 18 helium, neon, argon, krypton, xenon, radon tu semua tu tak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. So itu sifat fizik untuk kumpulan 17 dan 18. Okey. So kalau perasan, setiap ahli ini mempunyai sifat fizik yang sama. Kalau kita tengok sifat kimia pun untuk kumpulan 1 lah paling obvious, kumpulan 1 ni. Contohnya logam kumpulan 1, lithium ke, natrium ke, kalium ke, bila bertindak balas dengan oksigen akan hasilkan logam oksida. Contoh, lithium bila bertindak balas dengan oksigen akan hasilkan lithium oksida. Kalau natrium bertindak balas dengan oksigen, hasilnya adalah natrium oksida. So, sama lah juga. Kalau contoh kalium, bila bertindak balas dengan air, hasilnya adalah kalium hidroksida dan juga gas hidrogen. Kalau you tukar, lithium bertindak balas dengan air dan hasil dia adalah kalium hidroksida dan juga gas hidrogen. So, kalau perasan, untuk setiap ahli kumpulan yang sama akan mempunyai sifat kimia yang sama. Okay, so basically itulah lebih kurangnya siri homolog tu. Okay, ni saya kena seimbangkan persamaan ini. Okay, yang ini. Okay, macam itulah lebih kurang. Okay, so siri homolog ni pula, nama dia siri homolog sebab if you want to buat dia sebagai analogi, dia macam kumpulan lah dalam jadual berkala unsur ni. So dalam setiap siri homolog ni, kita ada berapa siri homolog yang perlu diketahui dalam silibus bab 2 tingkatan 5 ni. Ada 6 siri homolog yang perlu diketahui. Alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. So kalau kita tengok alkana sahaja ni kan, okay, semua ahli dalam alkana. Alkana is the name of the group lah basically. Tapi kita tak panggil group, kita panggil siri homolog. So kalau saya nak samakan, nak similarkan yang ini adalah kumpulan tu lah. Tapi you tak boleh guna istilah kumpulan Istilah dia adalah siri homolog. Jadi dalam siri homolog alkana ni, dalam kumpulan alkana ni, dia ada ahli-ahli dia. Siapa ahli-ahli dia kita akan tengok kemudian. Dia sama macam kumpulan 1 tadi lah. Kumpulan 1 tadi ada ahli dia lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium kan. So dalam alkana ada metana, etana, propana, butana and so on. Okay, so kalau kita pergi siri homolog yang kedua, contoh alkina. Alkina pun ada ahli dia. Okay, so ahli-ahli ini mempunyai sifat apa yang sama. Okay, so kita tengok ciri-ciri apa yang sama.
formula ARM dia sama. Okay, senangnya untuk siri homolog ini, formula ARM dia sama. So basically, kalau you tahu formula ARM, okay, kalau you tahu formula ARM untuk setiap siri homolog, you tak ada masalah untuk membina formula molekul dan formula struktur. Seriously, you have no problem. So your main thing bila you nak study this topic, first thing that you do is you ingat formula ARM. Ingat formula ARM bagi setiap siri homolog, and it is almost similar from one siri homolog kepada yang seterusnya. Okay. Dan kumpulan berfungsi dia sama. Okay, apa kumpulan berfungsi ni? Ni kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi is seolah-olah identity siri homolog tu. Contoh saya bagi yang paling obvious, iaitu ni, alkohol ni. Okay, nanti kita will go into each siri homolog. So this is just a run through briefly. Okay, so bila you jumpa satu-satu sebatian karbon yang ada OH, you know itu adalah alkohol. Sebab itu adalah kumpulan berfungsi bagi alkohol ini, iaitu hidroksil tu. Dia adalah macam identiti kumpulan tu. Macam contoh alkuna. Macam mana kita nak identify alkuna? Alkuna senang. Triple bond antara atom karbon. So kita nampak that triple bond, oh kita tahu itu alkuna. Okay, macam tu. So dan kenapa kumpulan berfungsi ni memainkan peranan? Because if there is any tindak balas kimia, that's where it's going to happen. Di situlah akan berlakunya mana-mana tindak balas kimia. Untuk alkina contoh, tindak balas kimia tu akan melibatkan ni double bond tu antara atom karbon. Kat situ akan berlaku. They will break the double bond, lepas tu they will change ke apa ke benda, tapi that's where it is going to happen. So itu kumpulan berfungsi. Alright. Sama lah juga asid karboksilik. Asid karboksilik yang you dah biasa jumpa even dalam tingkatan 4 adalah asid etanoik. So asid etanoik adalah salah satu ahli bagi siri homolog asid karboksilik. Ahli yang kedua. Okay, so we will go into each one of these siri homolog. Sebelum kita pergi kepada siri homolog itu, kita akan tengok generally macam mana nak menamakan dan melukis formula struktur bagi ahli-ahli dalam satu-satu siri homolog. Okay, so that's why saya kata siri homolog ni senang aja. Why? Because untuk whether it's alkana ke, alkina ke, alkuna ke, alkohol ke, asid karboksilik ke, dia akan mempunyai nama induk yang sama. Apa maksud dia? Okay, so kalau ahli pertama, contoh kalau ingat perasan tadi, formula ARM, saya tulis lah formula ARM bagi alkana ialah CnH2n tambah 2, where N bermula dengan 1, 2, 3. Okay. So, untuk kita tahu ahli pertama bagi alkana ini, kita gantikan dengan N dengan 1. Okay, so kalau kita ganti N dengan 1, macam mana jadi formula ni? Dia akan jadi C1. H 2 kali 1 tambah 2. So, you will end up with CH4. Bila satu kita tak boleh tulis mana-mana pun, bila-bila pun. Kalau perasan karbon dioksida, kita tak tulis C1O2 kan. Okay, so bila satu kita tak tulis. Okay, so ini adalah ahli pertama bagi alkana. Okay, so ahli pertama, mana-mana siri homolog akan bermula dengan awalan mat. Okay, nama belakang tu, yang belakang ni, okay, nama belakang dia bergantung kepada siri homolog tu. Because this is alkana, maka ahli pertama dia jadi metana. Okay, dapat tak? So, kalau kita nak lukis, ini yang saya tulis ini adalah dipanggil formula molekul. Okay, yang saya nak buat seterusnya ini dipanggil formula struktur. Okay, so kita ada satu C, kita lukis satu C.
N ada 4H. So, kita lukis ada 4H. So, yang ini adalah dipanggil formula struktur. Okey. Dapat? So, nampak tak mudah? Bila you dah tahu formula bagi sesuatu siri homolog, okay, you boleh tahu formula molekul dia, you boleh tahu formula struktur je. Dari segi nama tak ada masalah ni. Awalan ni akan sama untuk semua. Okey, contohlah. Kita ambil alkohol pula. Okey, katalah alkohol. Formula bagi alkohol. Okey, formula bagi alkohol adalah CN H2N tambah 1 OH. Tak percaya Tak percaya, kita tengok buku teks. There. CnH2n tambah 1 OH. N bersamaan dengan 1, 2 dan seterusnya. Okay. So, N bersamaan dengan 1, 2 dan seterusnya. Okay. So, katalah kita nak buat ahli yang kedua. So, kalau ahli yang kedua bermaksud N tu sama dengan 2 lah kan. Untuk N sama dengan 2, you akan dapat C ganti dengan 2. N tu ganti dengan 2. H 2 darab 2 tambah 1 OH. So, apa you dapat? Formula molekul dia akan jadi C2H5OH. So, ini adalah formula molekul bagi ahli kedua siri homolog alkohol. Okey. Siapa nama dia ni? Nama dia adalah etanol. Kenapa etanol? Kita tengok nama dia. Nampak tak? Ahli kedua dia adalah et. So, kita tambah anol tu je lah kat belakang. So, you boleh agak dah. Kalau macam ahli ketiga untuk alkohol, propanol. Ahli keempat, butanol. Ahli kelima, pentanol. Okey. Kalau kita pergi keadaan alkana tadi, ahli pertama, metana, N sama dengan 1. Ahli kedua, etana, N sama dengan 2. Propana, N sama dengan 3 and so on. So, saya akan buat step by step satu-satu supaya you nampak exactly macam mana nak lukis formula struktur, nak menamakan formula molekul, nak menamakan setiap ahli dalam siri homolog itu. So, cumanya jangan rasa it's so overwhelming that it is so difficult. Tak, it's not difficult. Dia macam ada one guide yang kita follow. Mostly 90% of it kita akan follow closely lah maksudnya. Kalau tengok dari segi nama dia and all that, they give you a way to name nama akhiran tu. So, buku teks sangat clear dari segi ini. So, saya akan buat satu-satu. So, nanti kita akan tengok dah dekat alkana ni dia dah bagi tahu dah macam mana dia punya formula struktur and all that. Okay. So, in this next video, saya akan terangkan untuk alkana. Okay, see you in the next video. Bye.